علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم يسر ولا تعسر. رب تمم بالخير. اللهم آمين. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita jumpa sekali lagi pada malam ini dalam tilawah tadabbur surah Yasin. InsyaAllah malam ini kita nak sambung perbincangan kita. Kita nak mulakan dengan nak membaca dulu surah Yasin, ayat malam ini insya-Allah kita baca ayat yang ke-36 hingga ayat 39 insya-Allah. Ya, tak ada lagi. Jaya. Tak ada, tak apa. Cik Fuad ada. Dengar suara Cik Fuad tadi. Ada. Ada. Baik, alhamdulillah. Kita nak baca ayat 37. Maaf, ayat 38 hingga ayat yang ke-39 insya-Allah. Okay, inilah besar sikit Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasyamsu tajri limustaqarrin laha. Wassamsu tajri limustaqarrin laha. Dzalika taqdirul azizil alim. Zalika taqdirul azizil alim. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal 'urjunil qadim. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada ka'ududil qadim. La syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar. La samsu yanbaghi laha an tudrikal qamara walla layl. Tanpa qamara tadi kan Ustaz? Oh, betul. Ya. Walal lailu sabiqun nahar. Walal laylu sabiqun nahar. Wa kullun fi falakin yasbahun. Wa kullun fi falakin yashbahun. 37 Terjemahan kan? 38. 38. Dan matahari berjalan di tempat peredarannya, demikianlah ketetapan Allah yang Maha Perkasa, Maha Mengetahui. 39. Dan telah kami tetapkan tempat peredaran bagi bulan, sehingga setelah ia sampai ke tempat peredaran yang terakhir, kembalilah ia seperti bentuk tandan yang tua. 40. Tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan, dan malam pula tidak dapat mendahului siang. Masing-masing beredar pada garis edarnya. Baik. Kita telah melihat sebelum ini, kita sampai pada ayat-ayat yang Allah mulakan dengan perkataan wa ayah, dan di antara ayat ataupun tanda kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Kita dah lalu pada malam dan juga siang, dan sekarang ini Allah dan kita telah melihat malam dan juga siang itu ia adalah ibarat kegelapan dan juga cahaya, yang mana itulah dia kehidupan
manusia yang menghulukan kepada cahaya, iaitu an-nur daripada Al-Quran untuk keluar daripada al-lail, az-zulumat, kegelapan-kegelapan yang sedang dialami. Kemudian setelah itu Allah sebutkan wasyams dan matahari. Kita telah sebutkan sikit pada sesi yang lepas, apakah ada yang dimasukkan yang sebagai gambaran kepada matahari, apakah dia? Al-Quran menyebutkan matahari, siapa lagi yang menyerupai matahari? Muhammad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita telah lalu, maaf, pada ayat surah yang ke-33, ayat yang ke-46. Dan wada'iyan ilallahi biiznihi wa sirajan munira. Dan engkau wahai Muhammad adalah orang yang mengajak kepada Allah dengan keizinannya. Dan engkau adalah sirajan, cahaya yang terang benderang seperti matahari. Maka mula disebut di sini tentang matahari dan ia diibaratkan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan matahari ini, kalau kita cerita tentang harian, maka ia akan hilang apabila tibanya waktu malam, yang dia akan hilang. Maka begitulah diibaratkan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi telah tiada bersama dengan kita. Maka pada ketika mana ayat ini turun, Allah nak memberitahu kepada Quraisy ketika itu dan juga para sahabat agar mengambil manfaat dengan sebanyak-banyaknya daripada matahari ini selagi dia ada. Kadang orang tua-tua kan, kalau dia nak kejut anak bangun pagi, dia kata bangun, matahari tak tunggu kita. Dia kata matahari tak tunggu kita. Jadi matahari itu akan terus bergerak. Sama ada orang itu yang mengejar matahari untuk mengambil manfaat daripada matahari itu, ataupun dia akan ditinggalkan oleh matahari. Kerana matahari akan terus bergerak. Matahari memberikan banyak manfaat, tetapi manfaat itu perlu diambil oleh orang itu selagi matahari itu ada. Kalau dia nak contoh nak berjemur, maka dia kena siangnya lah kan. Siang paginya itu dia kena dah bangun. Kalau dia nak travel jauh, dia nak sampai di satu tempat itu sebelum malam, maka pada awal pagi dia dah kena keluar. Dia yang kena mengejar cahaya matahari itu. Kerana matahari akan bergeraklah, dia akan meninggalkan sesiapa sahaja. Maka Nabi SAW bagi dia akan bergerak, berlalu pergi. Banyak manfaat yang ada pada Nabi SAW. Maka siapa yang nak kena kejar Nabi SAW? Orang yang nak mengambil manfaat daripada baginda. Maka Allah nak beritahu kepada Quraisy, seperti mana mereka melihat matahari yang memberi manfaat banyak kepada mereka, bahkan kalau cerita tentang umat yang terdahulu, kalau kita pergi sebelum daripada zaman Nabi Ibrahim AS, ada satu wanita bersama dengan kaumnya. Apakah nama wanita tersebut? Dan Al-Quran menyebutkan surah khas tentang dia. Surah Sabah. Menceritakan tentang Ratu Sabah. Ketika hudhud, burung hudhud itu hilang, dipanggil untuk berhimpun, Nabi Sulaiman tengok hudhud tak ada. Nabi Sulaiman kata hudhud ni dia kena, kejap lagi dia kena datang dengan bagi alasan yang kukuh, ataupun siaplah, dia kenalah dengan aku. Maka hudhud datang dengan membawa berita. Apa yang dikhabarkan oleh hudhud? Dia mengkhabarkan tentang satu tempat, seorang wanita yang menjadi raja di situ, yang dia mempunyai arsyun azim,
Dia mempunyai singgah sana yang sangat hebat. Kemudian burung itu kata wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyamsi, dan aku lihat mereka itu, dia wanita itu dan kaum dia sujud kepada matahari. Punya matahari ini besar, hebat, banyak memberi manfaat hingga ada orang yang menyembah matahari. Bahkan pada zaman Nabi Ibrahim pun sama. Kan, bila Nabi Ibrahim ketika itu sedang mengembara nak mencari Tuhan dia, mula nak mengenal diri, nak mencari Tuhan, maka diperkenalkanlah oleh kaumnya beberapa perkara. Diperkenalkan dengan bulan, diperkenalkan dengan bintang, dan yang terakhir diperkenalkan dengan matahari. Ketika mana melihat matahari itu, maka untuk disembah, maka Nabi kata haza akbar, oh ini lagi besar, ini lagi hebat kan daripada bulan, daripada bintang. So ini matahari lagi besar, so lagi hebat. Tapi akhirnya ke mana matahari itu pergi? Falamma afala, akhirnya matahari itu pun hilang juga seperti mana bulan dan juga bintang. Maka matahari banyak manfaatnya hingga ada manusia yang menyembah matahari, memberi banyak manfaat dan juga kehebatan. Maka Nabi SAW memberi banyak manfaat kepada manusia. Maka Allah nak beritahu kepada Quraisy bagaimana engkau memerlukan matahari, kerana dengan matahari itu adanya siang. Bila adanya siang, orang akan boleh untuk nak bekerja, cari duit. Maka begitu pentingnya orang yang aku utus kepada kamu, iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga perkara yang sama Allah nak beritahu kepada para sahabat, dan begitu juga perkara yang sama Allah nak beritahu kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi telah berlalu pergi, tak ada di sisi kita, akan tetapi sunnah Nabi, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap berada di sisi kita. Dan sunnah ini ia akan hilang. Ia akan hilang satu persatu. Seperti mana nanti apa? Allah sebutkan matahari akan hilang. Nabi dah tak ada, tapi sunnah Nabi tinggal bersama dengan kita. Dan sunnah ini jika tidak dikenali, dipelajari, dihidupkan, maka sunnah ini apa? Telah hilang satu persatu daripada hidup seorang Muslim. Akan tapi siapa yang pergi mengejar matahari ini, mengejar sunnah ini, maka sunnah ini terus hidup pada diri dia, tidak pada diri orang lain. Betul, ada orang yang mengetahui, mengamalkan sunnah lebih daripada orang yang lain. Sebab apa? Sebab dia pergi belajar. So dia tahu lebih daripada orang lain. Orang yang tak pergi belajar, maka matahari telah mula hilang daripada kehidupan dia. Nabi SAW telah mula hilang daripada kehidupan dia. Berlalu pergi. Maka siapa yang perlu mengejar matahari? Kita kejar matahari ke matahari yang kejar kita? Kita yang kena pergi kejar matahari. So kita yang kena pergi mengejar Nabi SAW, kita yang kena pergi nak belajar, kita yang kena pergi bersungguh-sungguh nak menuntut ilmu, nak kenal sunnah Nabi, nak tahu hadis Nabi, nak hidup cara Nabi, nak buat 100% macam mana yang Nabi lakukan. Jika kita meninggalkan perkara tersebut, seolah-olah kita sedang meninggalkan matahari. Maka matahari yang naik pada esok pagi, ia bukan setakat matahari, ia adalah umpama cahaya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ia tidak akan memberi makna kepada kita kalau kita tidak menggunakan cahaya matahari itu semaksimal mungkin. Dia tak akan bagi manfaat. Kalau pagi itu tidur, pagi itu duduk dalam rumah, pagi itu tak memanfaatkan waktu siang ataupun matahari itu, maka dia tak akan memberi apa-apa manfaat kepada seseorang. Maka sunnah Nabi SAW itu yang kita nak kejar dalam kehidupan kita sekarang ini. Di akhir zaman, di waktu sunnah Nabi, hadis Nabi ini makin ditinggalkan dan dihiasi dengan pelbagai perkara. Orang mula berkata nak mengamalkan zikir Nabi berat,
susah. Dan mengamalkan doa Nabi berat, susah. Bahkan berapa banyak doa Nabi yang diketahui kan oleh kita berbanding dengan perkara-perkara yang lain. Manusia pergi meninggalkan Nabi SAW di dunia ini, tetapi Nabi SAW tak pernah meninggalkan kita. Di akhirat nanti, yang manusia yang paling sibuk, siapa dia? Manusia yang paling sibuk di akhirat nanti. Setiap daripada kita akan sibuk dengan urusan masing-masing. Setiap daripada kita akan sibuk dengan urusan masing-masing, nak mencari bantuan, nak mencari syafaat untuk diri masing-masing. Akan tetapi ada satu orang yang dia paling sibuk dan kesibukannya adalah untuk menyelamatkan orang lain, bukan untuk menyelamatkan diri dia. Dan itulah Nabi SAW. Walaupun umatnya lari daripada baginda, lari daripada nak kenal, nak amal sunnah Nabi SAW. Akan tapi nanti di mahsyar kita akan pergi nak apa? Berlari mencari Nabi SAW. Dan Nabi tak lari daripada kita. Nabi akan nak bantu kita untuk beri syafaat. Nabi mengajak seramai mungkin untuk datang ke telaga Nabi SAW nak bagi minum. Akan tetapi Allah mentakdirkan apa yang telah dia takdirkan. Siapa yang lari daripada Nabi SAW ketika di dunia, maka di akhirat, walaupun Nabi datang kepada dia, apa yang akan terjadi? Dia itu tidak akan dibenarkan mendekati Nabi SAW. Dia akan diusir, dihalau daripada telaga Nabi SAW sebagai kesan daripada apa? Daripada apa yang dilakukan di dunia. Ketika mana Jibril AS menghalau sebahagian besar umat Nabi SAW daripada telaga, Nabi berkata, wahai Jibril, mereka itu adalah umatku, kenapa engkau buat macam tu? Maka Jibril berkata, engkau tak tahu apa yang dia orang buat setelah ketiadaan engkau. Engkau tak tahu, wahai Muhammad, apa yang umat engkau lakukan setelah ketiadaan engkau. Mereka tak lagi apa? Memberi perhatian kepada agama ini. Mereka tak kisah pun tentang engkau, tak kisah pun tentang sunnah engkau, tak kisah pun tentang hadis engkau, tak kisah. Tapi sekarang, bila berada di waktu-waktu yang genting, mereka datang mencari engkau. Dan Nabi tak lari daripada kita, tapi Jibril menghalau kita daripada dekat dengan Nabi SAW atas perintah daripada Allah Azza wa Jalla. Wasyamsu, dan matahari, ibarat Nabi SAW. Tajri. Apa maksud tajri? Terjemah letakkan apa? Beredar. Beredar. Kalau dalam ayat yang lain, dia letakkan makna yang lain lah. Kita selalu dengar perkataan tajri ni bila cerita tentang apa? Cerita tentang syurga. Kan? Jannatin tajri min tahtihal anhar. Kan? Di situ tajri dia terjemahkan dengan apa pula? Pancaran, pancar. Mengalir pula kan? Mengalir. Mengalir pula. Kan sini beredar. So dia ikut kepada ayat. Akan tetapi apa makna asal dia? Saya padamkan sikit. Apa makna asal tajri? Dia berasal daripada jara yajri. Kalau kita tengok makna perkataan itu literally, maknanya ialah lari. Lari. So dia masukkan dengan tajri. Maksudnya berlari. Salah satu makna tajri. Baik. Dan matahari itu berlari. Matahari itu berlari. Baik. Apa yang boleh kita faham daripada matahari berlari? Berapakah kelajuan matahari? Berapakah kelajuan matahari? Profesor kita boleh bantu ke? Ya? Profesor tahu tu, Profesor Azim. Prof Azila kalau ada nanti boleh bantu. Berapakah kelajuan matahari? Kelajuan matahari kalau Google je boleh dapat lah kan.
disebutkan kelajuan matahari 720,000 kilometer per hour. 720,000 kilometer per hour. So laju ke tak laju? Laju. Ada sebahagian tulisan yang lain dia tulis kelajuan matahari 828,000 kilometer per hour. Ni saya Google je dah jumpalah kan maklumat tu. So sesuai tak Allah guna perkataannya lari? Sesuai. Sebab apa? Pergerakannya memang sangat laju. Kan, dan kita kalau laju untuk kita manusia adalah lari kan. Allah dia guna perkataan yang kita boleh nak faham. Kalau Allah guna perkataan lain nanti kita tak faham. Kalau Allah kata dan matahari meroket, kan, kita benda pula meroket ni kan. Tak boleh nak faham. Tapi kalau sebut dan matahari berlari, so kita tahu lah pergerakannya itu pergerakan yang laju. Maka kalau kajian dibuat memang pergerakan matahari itu laju dan 700,000 lebih kilometer per hour. Kalau F1 tu boleh pergi sampai berapa kalau F1? 500, 600, 700 kilometer per hour dah laju habis dah kan kalau tengok apa? Lebih je. Ya? Habis tinggi pun 300 lebih kot. 300 lebih. Laju lagi saya rasa. Sebab saya pernah tengok rancangan Top Gear, cerita pasal kereta kan. Dia test Lamborghini kalau tak salah saya. Lamborghini yang ketika itu barulah. Dia boleh pergi 300 lebih. Dia test kat track, buat straight tu boleh pergi 300 lebih kilometer per hour. So itu pun dah cukup laju dah. Itu kalau tak payah cerita kalau crash lah kan. 100 lebih pun kalau crash memang dah habis dah. Apatah lagi kalau 700,000 lebih kilometer per hour. Maka sesuai Allah gunakan perkataan yang tajri mengikut kepada kefahaman kita. Limustaqarril laha, ke tempat yang ditetapkan baginya. Mustaqar adalah tempat yang ditetapkan. Baik. Ada tak kalau tengok pada bahasa Arab sikitlah. Ada tak yang boleh dipotong kat sini? Li. Ada, kita boleh potong apa? Li dekat depan tu. Wajah. Tinggallah mustaqarrin. Baik, mustaqarrin. Apakah tanda yang ada? Tanwin. Baik, maka kategorinya ialah Isim. Baik, isim menunjukkan apa? Tak berubah. Tak berubah. Isim menunjukkan sesuatu yang tetap, Tidak yang berkaitan teguh, dengan masa. yang tidak berubah, yang tidak terkait dengan masa. Baik. Mustaqar, dia sebab itu sebutkan ni satu tempat yang telah tetap. Mustaqar juga bermaksud satu tempat yang kukuh. Satu tempat yang kukuh. Mustaqar, satu tempat yang kukuh. Itu dimasukkan dengan mustaqar. Dan matahari beredar ke tempat yang telah mustaqarrin laha, ke tempat yang telah ditetapkan baginya. Dan begitulah matahari telah berjalan di, kita panggil orbitnya, sejak sekian lama, entah berapa lama pun kita tak tahu dah. Kita ada manusia di dunia dah ada dah di semua. Berapa lama? Tak tahu. Wallahu a'lam. Dan dia tidak pernah lari daripada jalan yang telah ditetapkan itu, orbit yang telah ditetapkan itu. Sebab itu namanya mustaqar. Dia tetap berada di situ dah berapa lama dah, dan sampai ke hari kiamat dia tetap juga akan berada di situ. Dan jalan itu, orbit itu pula dia tetap, orbit itu tak adalah dia bergerak-gerak, dia berubah-ubah, dia tetap berada di situ. Maka sebab itu Allah gunakan perkataannya dalam bentuk isim, dia tidak digunakan dalam bentuk fi'il. Baik, Nabi SAW, Allah nak beritahu bahawa seperti mana matahari beredar mengikut kepada jalannya, mengikut kepada orbitnya.
Maka Nabi SAW juga ada orbit yang tertentu. Ada jalan yang tertentu yang telah Allah tetapkan untuk baginda SAW. Baginda tidak boleh keluar daripada apa? Daripada jalan ataupun orbit yang telah ditetapkan. Maksudnya apa? Nabi ada bidang kuasanya yang tersendiri. Ada kawasannya yang tersendiri. Dan baginda tak boleh keluar daripada apa? Daripada jalan, daripada orbit yang telah ditetapkan itu. Apakah antara perkara yang Nabi tak boleh nak keluar daripada jalan ataupun orbit ataupun mustaqarril laha, tempat yang Allah dah tetapkan? Apakah contohnya, antaranya? Islam lah. Islam yang pertama. Dan dalam Islam itu, Akidah, keimanan. antara yang Allah sebutkan dalam Al-Quran ialah ketika mana peristiwa pakcik Nabi nak meninggal. Kan? Pakcik Nabi nak meninggal. Abu Talib, ayah kepada Ali bin Abi Talib. Pakcik Nabi Abu Talib yang jaga Nabi selepas daripada datuk Nabi, pakcik dia jaga kan, Abu Talib tu jaga. Banyak tolong Nabi, banyak melindungi Nabi. Bila pakciknya tu nak meninggal, apa yang Nabi buat? Nabi pergi nak minta apa, pakciknya itu masuk agama Islam, mengucap 2 kalimah syahadah. Dan ketika itu di tepi pakciknya ada siapa? Adalah geng-geng adik dia. ya, geng-geng tertinggi Quraisy lah. Abu Ya. Lahab ada, Abu Jahal ada, yang top-top semua ada kat tepi tu. Geng-geng dia. So bila Nabi suruh mengucapkan 2 kalimah syahadah, maka pakcik dia tengok kepada orang yang top-top yang ada dekat keliling tu, maka dia tak mengucapkan 2 kalimah syahadah. Dan hinggalah pakciknya itu menghembuskan nafasnya yang terakhir. Kemudian Allah turunkan ayat. Allah sebut apa? Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad, engkau tak boleh memberi hidayah kepada siapa yang engkau sayang, siapa yang engkau cinta, siapa yang engkau suka. Akan tetapi Allah, dialah yang akan memberi hidayah kepada sesiapa sahaja yang dia kehendaki. Maka Nabi beza tak dengan kita? Beza. Jauh tak beza Nabi dengan kita? Jauh lah. Kan? Nabi yang dah berada di kedudukan yang sangat tinggi itu, istimewa di sisi Allah, tetap Nabi ada apa? Nabi ada mustaqarril laha. Nabi ada orbit dia, ada jalan dia yang tertentu yang Allah dah tetapkan. Dia tak boleh lebih daripada itu. Jadi memberi hidayah, adakah dia kerja Nabi? Tak. Dia kerja siapa? Dia adalah kerja Allah Azza wa Jalla. Nabi hanya berdakwah, yang beri hidayah adalah Allah Azza wa Jalla. Maka jalan Nabi adalah apa? Orbit Nabi adalah apa? Berdakwah, menyampaikan. Dan Nabi tak boleh keluar daripada jalan tu, daripada orbit tu. Itulah apa? Nak bagi orang hidayah, tak boleh. Itu kerja Allah. Sebagaimana matahari dia tak keluar daripada tempat peredaran. Dia hanya keutusan messenger. Yes. Ya saya? Tak apa. Saya cakap sendiri. Okay. Saya tak dengar sebab mic saya punya speaker ni makin slow. Baik, kita lihat surah yang ke-6 ayat yang ke-50. Surah ke-6 ayat 50 pada muka surat 133. Saya pakai ni kejap lah, earphone kejap, supaya saya dengar. Tak dengar pun tak syok juga, orang cakap saya tak dengar. Tak berapa dengar. Okay, baik. Surah Al-An'am ayat ke-50 pada halaman 133. Kita dah baca. Siapa ada Haji Ayah ke Haji Fuad? Haji Ayah ada ke? Haji Ayah ada. Ada. Baik. Tak maaf Zat, lewat sikit tadi. Tak apa.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب. Ayat apa sah? Ayat 50. 50 ya. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب. ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك. ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك. إن أتبع إلا ما يوحى إلي. إن أتبع إلا ما يوحى إلي. قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. Katakanlah Muhammad, aku tidak mengatakan kepadamu bahawa perbendaharaan Allah ada padaku, dan aku tidak mengetahui yang gaib, dan aku tidak pula mengatakan kepadamu bahawa aku malaikat. Aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Katakanlah, apakah sama antara orang yang buta dengan orang yang melihat? Apakah kamu tidak memikirkannya? Maka Nabi SAW sebutkan pada potongan ini, wala a'lamul ghaiba, dan aku pula tidak mengetahui perkara-perkara yang gaib. Kenapa Nabi sebutkan yang demikian? Kerana perkara yang gaib itu siapa yang tahu? Allah. Allah yang tahu. So, sempadan Nabi kat mana? Setakat apa? Mayuha ilai. Setakat yang Allah wahyukan kepada dia sahaja. Itu je. Lain daripada itu, Nabi tak tahu. Tak tahu lebih, tak tahu kurang. Setakat yang Allah bagi tahu sahaja. Maka Nabi dia ada apa? Dia ada orbit dia yang tersendiri, jalan dia untuk dia nak beredar. Dia tak boleh lebih daripada yang telah ditetapkan. Kita lihat pada surah yang ke-7 ayat 88. Pada muka surat 161. Maaf, 162. 88, 188. Maaf. 188 betul. Halaman 175. Muka surat 175, surah Al-A'raf, surah ke-7 ayat 188. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. Katakanlah Muhammad, aku tidak kuasa mendatangkan manfaat maupun menolak mudarat bagi diriku kecuali apa yang dikehendaki Allah. Sekiranya aku mengetahui yang gaib, nescaya aku membuat kebajikan sebanyak-banyaknya dan tidak akan ditimpa bahaya. Aku hanyalah pemberi peringatan dan pembawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman.
Di manakah tempat peredaran Nabi hanya setakat apa? Apa yang diizinkan kepadanya. Nabi kata, aku tak boleh bagi manfaat dan mudarat untuk diriku. Aku juga tak tahu perkara-perkara yang gaib. Kalau aku tahu, mestilah aku dapat hindarkan benda-benda yang tak elok yang akan terjadi pada aku. Maka Nabi beritahu, ini tempat beredar Nabi. In ana illa nadhirun wa bashirun. Sesungguhnya tidak lain, aku hanyalah pemberi amaran dan pembawa berita gembira. Itu saja Nabi. Tak lebih dan juga tidak kurang. Situlah Nabi akan beredar, berjalan, mengikut yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau ada perkara yang gaib yang Allah bagi tahukan, maka itu atas wahyu yang Allah berikan. Nabi takkan boleh tahu kalaulah dia bukan datang daripada Allah Azza wa Jalla. Maka sebagaimana matahari berjalan di tempat beredarnya, maka Nabi SAW juga berjalan mengikut tempat peredarannya. Nabi tak lebih daripada apa yang telah diperintahkan oleh Allah SWT kepadanya. Nabi tak mempunyai apa-apa kuasa kecuali apa yang Allah berikan kepadanya. Tak ada apa-apa mukjizat. Tak ada apa-apa pengetahuan perkara yang gaib kecuali apa yang Allah wahyukan dan kurniakan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka atas perkara itulah Nabi berjalan mengikut apa? Beredar mengikut apa yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan kalau kita lihat pada surah Yasin, pada awal surah Yasin, ketika mana Allah menceritakan tentang pengutusan dua orang utusan tu, yang kemudian Allah tambahkan, Allah kuatkan lagi dengan seorang lagi, dia jadi 3, kan. Kemudian apa jadi? Kaumnya itu pun argue dengan dia, cakap macam-macam lah, kan. Kenapa tak tu, kenapa tak ni, kenapa tak buat tu, kenapa tak buat ni. Maka akhirnya apakah Rasul ataupun utusan tu jawab? Ayat 17. Mereka menjawab, wa ma alaina illal balagul mubin. Dan tugas kami hanyalah menyampaikan perintahnya dengan cara yang jelas nyata. So tu je, dia tak boleh buat apa. Kau nak argue kat aku, kau nak minta aku bagi mukjizat, kau nak minta aku tunjuk magic ni, magic tu, nak turunkan kitab. Tak ada, aku tak boleh buat apa. Kalau Allah bagi, adalah. Tapi sekarang ni, kan, tugas aku hanya menyampaikan perintah-perintah Allah dengan cara yang jelas nyata. Itu je. Maka daripada situlah yang mereka mereka berjalan. Mereka beredar mengikut apa yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Mereka tak ada pun berdoa, ya Allah, tolonglah beri kepada aku mukjizat. Kalau kita tengok kepada para nabi pun, mereka tak ada minta Allah berikan kepada mereka mukjizat. Mereka hanya minta Allah berikan bantuan sahaja. Tak minta Allah tunjukkanlah magic, kan? Bagilah aku boleh buat magic. Tak ada. Keluar air daripada jari ke, hidupkan orang mati ke. Tak ada. Mereka tak pernah minta daripada Allah. Itu semua Allah yang kurniakan. Kerana mereka tahu mereka ada batas bidang kuasa mereka. So mereka stick pada itu je. Dia tak lebih daripada itu. Walaupun kalau mereka minta, kemungkinan besar Allah akan kurniakan. Akan tapi begitulah gambaran yang Allah berikan Nabi SAW, umpama matahari yang beredar pada tempat yang telah ditetapkan. Maka begitu Nabi SAW, Nabi beredar mengikut dalam bidang kuasa baginda sahaja. Bagi tak lebih daripada itu. Yang pertama. Yang kedua, kita sebutkan tadi juga, mustaqarrin ini maksudnya sesuatu tempat yang kukuh. Maka matahari kukuh berada di tempatnya hingga nanti terjadinya hari kiamat. Maka Nabi SAW, baginda tetap utuh, kukuh berada di atas jalan agama ini. Tetap kukuh berada di atas jalan dakwah, mengajak kebaikan kepada orang. Walau apa pun yang terjadi. Dan baginda tidak pernah terpesong, apatah lagi memesongkan orang lain. Maka seperti matahari yang utuh, kukuh, tetap di tempatnya, maka begitulah Nabi SAW tak pernah daripada awal dakwah baginda itu, berapa orang je, berapa kerat je, dan diboykot,
kelaparan hingga isteri baginda SAW Khadijah meninggal, seorang yang sangat kaya, antara orang yang paling kaya di Mekah ketika itu, akhirnya meninggal sebab apa? Sebab tak cukup makan, tak cukup minum. Punyalah ironi perkara tersebut. Tapi dia terjadi sebab apa? Sebab nak apa? Nak meletakkan dirinya dalam pengabdian diri kepada Allah. Nak betul-betul menjalankan agama, maka ujian itu sangat kuat. Akan tapi Nabi, isterinya meninggal, pakciknya meninggal, tahun itu dinamakan tahun kesedihan. Tapi Nabi pernah tak berubah daripada jalan dakwah mengajak orang kepada kebaikan? Tak pernah. Nabi tetap utuh berada di situ. Bahkan sebelum daripada diturunkan wahyu pun, baginda sering bersendirian, mengasingkan diri, berkhalwah, kan? Sebab apa? Sebab baginda tak boleh nak menerima cara Quraisy Mekah ketika itu beribadah, menyembah berhala. Maka baginda tetap utuh kukuh atas tauhid agama Nabi Ibrahim, Hanif, yang tulus kepada Allah Azza wa Jalla. Maka mustaqarrillah, matahari yang beredar pada tempat yang telah ditetapkan. Begitulah Nabi SAW ada batas bidang kuasa Nabi SAW. Nabi tak lebih daripada itu, dan Nabi tetap kukuh, utuh berada di atas jalan tersebut, tak pernah berubah walaupun pelbagai perkara yang terjadi. Di awal-awal dulu sebelum tiba di Madinah, antara perkara yang paling mendukacitakan Nabi adalah apa? Ketika Nabi ditolak di Taif. Itu perkara yang paling menyedihkan ketika mana ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha kepada Nabi, apakah peristiwa yang paling menyedihkan engkau sepanjang kehidupan? Yang mana Nabi tak sebutkan apa yang terjadi di Uhud. Uhud tu apa yang jadi? Nabi termasuk dalam lubang tercocok pisau lembing di pipi Nabi, kan, luka gigi Nabi patah. Nabi tak kata itu yang pengalaman paling buruk dalam hidup Nabi. Nabi tak sebut yang tu. Tapi Nabi sebut apa? Nabi sebut pengalaman dia di Taif. Itu pengalaman yang paling buruk yang Nabi tak boleh lupakan dalam kehidupan Nabi SAW. Dan itu berlaku di awal-awal dakwah Nabi SAW. Tapi adakah itu merubah Nabi? Tak. Nabi mustaqarrin, tetap utuh kukuh berada atas jalan itu. Zalika takdir. Itulah dia takdir. Bahasa kita yang Allah telah tetapkan pada matahari dan juga pada Nabi SAW, dan juga pada manusia. Siapa yang sempat ambil manfaat, dapatlah. Siapa yang tak, maka tak dapatlah. Sebentar. Tak ada suara. Minta maaf. Tengah bercakap dengan ni. Kan saya punya telefon rosak. Tak. Jangan betulkan siaran anda. Maka itulah takdir Allah telah tetapkan pada Nabi, pada matahari dan kepada umat Nabi SAW. Ketetapan yang datangnya daripada Al-Aziz, Tuhan yang maha berkuasa, perkasa, Tuhan yang maha berhak, Tuhan yang mempunyai otoriti untuk nak menentukan perjalanan matahari itu bagaimana. Boleh je Allah nak jadikan matahari hari ni dia pusing, besok dia jadi naik ke atas, naik ke bawah, ke kiri, ke kanan, boleh je. Takkan tapi Allah telah mentakdirkan. Dan itu adalah apa yang telah ditetapkan oleh Tuhan yang maha berhak, Al-Aziz, Tuhan yang maha perkasa. Maka begitu yang Allah telah tetapkan pada Nabi SAW, perjalanan hidup baginda itu. Allah boleh je pada awal pengutusan Nabi itu, Allah buat seluruh penduduk Mekah beriman. Ataupun minimum yang top tu semuanya beriman. Allah boleh lakukan.
Allah boleh jadikan penduduk Madinah beriman tanpa berlakunya peperangan pada semenanjung Arab, semuanya beriman, boleh. Akan tapi itulah ditakdir Al-Aziz, Tuhan yang maha berhak, yang maha perkasa, yang dia ada authority untuk nak melakukan yang demikian. Maka ditetapkanlah apa yang telah ditetapkan, sebagaimana yang matahari ditetapkan berjalan mengikut pada tempat beredarannya. Maka kehidupan Nabi SAW naik turun, jeri perih, penat, air mata, darah, itu semua yang Tuhan Al-Aziz yang maha perkasa yang telah menetapkan. Dan Allah, dia berhak, seperti mana dia berhak untuk nak menetapkan matahari itu sampai bila akan bersinar, sampai bila akan terbit daripada timur, maka begitu juga yang Allah telah tetapkan kepada Nabi SAW perjalanan hidup baginda dan akan berakhir bila. Nabi tak boleh nak minta panjang lagi, tambah umur, tak boleh nak minta pendekkan, tak. Allah yang akan decide perkara itu kerana dia adalah Al-Aziz yang maha berhak untuk decide apa yang dia nak lakukan. Maka Allah dah beri keputusan Nabi SAW akan hidup sampai bila. Al-Alim, Tuhan yang maha mengetahui. Maka Allah mengetahui sampai bila Nabi itu akan hidup. Orang lain tak tahu, Allah aja yang maha mengetahui sampai bila Nabi itu akan hidup. Seperti mana Allah saja yang tahu matahari ini akan terus terbit daripada timur sampai bila. Tak ada siapa yang akan tahu. Hanya Tuhan yang Al-Alim saja yang maha mengetahui, dan itu semua telah ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla. Hanya dia yang tahu bila nanti akan berlakunya kiamat. Dia Tuhan Al-Alim. Kemudian yang ke-39, wal qamar qaddarnahu manazila hatta 'ada kal 'urjunil qadim. Dan bulan kami takdirkan ia beredar melalui beberapa peringkat, sehingga di akhir peredarannya kelihatan kembalinya pula ke peringkat awalnya berbentuk melengkung seperti tandan yang kering. Setelah Allah bercerita tentang matahari, Allah bercerita pula tentang bulan. Dan bulan ini dia adalah gambaran tentang siapa? Ia adalah gambaran tentang para sahabat. Dan kita kan. Dan ia juga adalah gambaran kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita melalui beberapa peringkat. Balik kepada tandan, maknanya balik kepada asal lah. Yang melengkung jadi tua. Saya sempatlah tengok Al-Urjun Al-Qadim. Ni lebih kurang rupa dia. Kan ini hujung nanti beginilah rupanya lebih kurang tandan. Kalau kat sana tandan yang ada tandan apa? Kelapa tak ada, yang ada tandan kurma lah yang ada pun. So begitulah tandan kurma Al-Urjun. Sebelum Al-Urjun ni dia orang tahulah dia tandan yang ada pada batang kurma tu. Baik, maka Allah cerita tentang bulan yang ia melengkapkan matahari. Dia adalah pasangan. Kan sebelum ni kan Allah cerita tentang dua tu. So kedua-dua ini adalah pasangan. Untuk siapa nanti? Untuk bumi. Bulan dia berubah-ubah bentuknya mengikut kepada kalau kita ikut tarikh lah kan, ubah-ubah ikut tarikh, pada tarikh ikut bulan lah. Dan bulan dia adalah apa? Reflection daripada matahari. Allah sebutkan sebelum ini, matahari dia ada tak peringkat-peringkat yang dilalui? Tak ada. Dia kekallah begitu bulat macam tu. Tetapi bulan tak. Dia tak constant bulat, dia ada apa? Ada fasa-fasa dia yang berperingkat. Maka
Nabi SAW, baginda tetap kukuh di atas jalan agama. Akan tetapi umat Nabi SAW, kita adakah tetap akan utuh berada di situ? Tak, Ustaz. Selepas daripada kekuatan Nabi SAW, Khalifah Abu Bakar, kemudian Umar. Di zaman Umar, Islam memerintah 2/3 dunia. Panjang zaman kegemilangannya. Hingga zaman pemerintahan siapa? Pemerintahan zaman siapa? Last kali Khalifah Islam pada zaman siapa? Abbasiyah, Utsmaniyah, Abbasiyah ke? Sekejap. Umayyah, Muawiyah. Umayyah. Abbasiyah ke, Utsmaniyah ke, Umayyah ke? Abbasiyah, Harun Ar-Rasyid Abbasiyah Ottoman, zaman Ottoman apa ke? Di Ingat Turki tu. Ustaz lama. Kan. Baik, tak ingat nama tak apa. Tapi kita tahu perubahannya. Bagaimana sejak daripada zaman sahabat dulu, menaik ke menurun? Kekuasaan agama ini naik ke turun? Turun. Turun, Naik. Menurun. Balik. Naik, turun. Ada waktu naik, ada waktu turun. Maka itulah dia manazil, peringkat-peringkat, fasa-fasa. Dia fasa, dia jadi anak bulan, kemudian besar. Lepas tu dia turun balik. Begitulah umat Nabi SAW daripada selepas ketiadaan Nabi SAW sehinggalah nanti ke hari kiamat. Umat Nabi akan ada naik turunnya. Penyebaran agama ini, kefahaman terhadap agama ini akan ada naik turun dia. Sebab itu Allah, Nabi SAW sebutkan dalam hadis kan, pada setiap 100 tahun Allah akan utuskan apa? Allah akan hantar seorang mujaddid untuk nak apa? Untuk nak balikkan balik agama ini pada yang asal. So setiap 100 tahun Allah akan terus hantar. Siapa dia kita tak tahu. Tapi setiap 100 tahun Allah akan terus hantar orang untuk nak mengembalikan agama ini kembali kepada sebagaimana yang dibawa oleh Nabi SAW. Jadi ketika itu agama akan apa? Akan naik. Kefahaman akan naik, amalan akan naik, akan bertepatan. Ramai orang akan kembali kepada agama, so dia akan naik. So waktu tu diumpama apa? Diumpama bulan yang nak pergi kepada bulan purnama. Lepas pada itu dia akan turun balik. Sampailah nanti Allah utuskan lagi yang lain, dia akan naik balik. Lepas tu dia akan turun balik. Begitulah keadaan umat ini seperti bulan. Dan itu orang lain. Kalau nak lihat pada diri kita, ketika malam hari kita melihat bulan, maka bayangkanlah begitulah keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Ada apa? Sentiasa ada dia punya naik turun dia. Iman kita tak sama setiap hari. Bahkan dalam satu hari yang sama 24 jam itu, iman kita tak sama dalam 24 jam itu. Akan ada apa? Akan ada naik, akan ada turun. Ada hari yang rajin, ada hari yang malas nak mengaji, nak solat awal waktu, nak solat jemaah, nak berinfak. Ada hari yang boleh buat, ada hari yang tak boleh nak buat. Maka sebab itu umat Nabi ini, kita ni semua Allah umpamakan seperti bulan. Allah tak umpamakan seperti matahari. Sebab matahari dia tetap kukuh macam tu. Kita kena sakit, kena ujian sikit, lembik dah. Jadi tak jadilah kan. Ataupun kalau kena ujian, kena sakit, elok balik. Naik balik iman tu. Elok Allah bagi sihat, Allah bagi balik nikmat, Allah bagi balik harta, Allah keluarkan daripada masalah, turun balik. Lepas tu kan naik balik. Begitulah kan kita dalam kehidupan ni, naik turun seperti bulan. Maka apabila melihat bulan di malam hari, seolah-olah Allah nak suruh kita fikir tentang keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Adakah tengah naik ataupun adakah tengah turun? Allah sedang tunjuk diri kita pada bulan, yang suruh tengok. Mungkin pada diri sendiri tak nampak, so tengok pada bulan. Bukan saja-saja Allah jadikan bulan tu dia berperingkat-peringkat begitu. Ada perkara yang Allah nak kita fikirkan daripada perkara tersebut. Maka melihat bulan, bayangkanlah
keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Ingatlah diri kita, aku ni hari ni bulan tu nampak mengambang. Aku ni macam mana, amalan aku ni mengambang juga ke ataupun tengah gerhana kan? Tengah anak bulan ke, tengah hujung bulan ke aku punya amalan-amalan ni. So bulan dia menggambarkan kepada para sahabat dan juga umat Nabi SAW, dia ada naik turun dia. Bahkan kita personally, iman kita ada naik turun. Dan itu akan terus berlaku bila di sepanjang kehidupan kita. Akan terus berlaku naik turun ini, dia takkan pernah berhenti. Kita naik turun kehidupan iman kita juga naik turun. Nabi berbeza. Keadaan hidup Nabi bukannya tak maintain je, tak ada apa masalah. Nabi juga menghadapi ujian dan juga musibah yang lebih banyak dan lebih kuat daripada kita. Tak payah cerita tentang apa kecaman ke apa-apa yang Nabi terima. Demam je pun dah cukup. Demam yang dihadapi oleh Nabi adalah 3 ataupun 5 kali ganda lebih kuat daripada demam kita. Itu yang Nabi SAW sebutkan. Itu baru cerita tentang demam. Belum cerita tentang ujian musibah yang lain-lain tu. So dia lebih kuat, lebih berganda daripada kita. Tapi Nabi tetap mustaqarrin, tetap utuh kukuh di atas jalan itu. Dia tak seperti kita ini yang ibarat bulan yang naik turun imannya kepada Allah Azza wa Jalla. Hari ni boleh baca satu muka, esok setengah muka, esok balik boleh baca satu muka, esoknya nak baca 2 baris pun tak lepas. Dia dah jadi malas balik. Tak apalah, itulah dia cabaran dalam nak beriman kepada Allah, cabaran dalam kehidupan dia umpama bulan. Ustaz, Ya, saya silakan. tak boleh nak overcome Ustaz. Iman Ha? yang turun naik ni. Ya, saya Tak ada jalan nak overcome kena turun naik iman kita ni. tak ada cara nak overcome. Tak ada. Dia boleh kalau kita maintain amalan itu. Maksudnya kita maintain solat, kita maintain berzikir, kita maintain baca Quran. So kita maintain semua amalan-amalan itu, maka iman tu insya-Allah dia boleh maintain. Dia boleh maintain. So amalan tu kita kena maintainkan, insya-Allah iman tu juga boleh maintain. Tapi kalau iman tu naik turun, itu kebiasaan. Itu Kalau perkara kita yang kata biasa. malas baca Ustaz, baca Quran, kita baca Al-Ikhlas 3 kali. Sama khatam Quran. Boleh macam tu? Shortcut. Shortcut lah. Shortcut. Macam itu boleh. Izazah tu kata suku daripada Quran kan. Kalau kita baca 4 kali mungkin satu Quran juga kan. Boleh. Yasin lah. Yasin Rosyam 10 kali. Banyak sangat Yasin tu. Sekali baca, 10 kali baca Quran. Boleh. Kalau yang demikian Nabi SAW sebutkan boleh. Akan tetapi dia tetaplah tak sama kalau macam kita baca Al-Quran tu lah. Dia macam dalam hadis Nabi SAW sebutkan tentang 5 golongan yang dikira sebagai mati syahid. Dan orang yang terhimpap bangunan, orang yang mati lemas, orang yang kena wabak, orang yang mati sebab sakit di perut. 5 tu dikira mati syahid. Maka ulama bincangkan mati syahid yang baru ni Muktimeng kata jangan kata orang tu yang di Turki ni lah. Jangan dikatakan itu sebab perbuatan mereka Allah balas. Tapi dia kata in fact all di sisi Allah mereka tu dinaikkan martabatnya sebagai syuhada. Betul. So orang yang mati tu timpa bangunan salah satu daripada mati syahid. Yang Nabi SAW sebutkan dalam hadis. Jadi para ulama bincang syahid yang macam mana, sebab kita tahu mati syahid tu adalah mati syahid yang mati berperang tu lah kan. So adakah dia sama? Maka kesimpulannya ialah dia mati syahid tetapi ganjaran tu nanti dia tak sama. Tetap siapa yang mati syahid berperang tu dia akan dapat lebih daripada orang yang mati syahid yang 5 tadi itulah, yang 5 tadi itu. Kan? Ia sama macam Allah sebutkan dalam Al-Quran, la yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatal. Tak sama orang yang dia berinfak
dan berjihad sebelum pembukaan kota Mekah dengan selepas pembukaan kota Mekah. Infak dia diterima tak terima, Allah akan gandakan tak? Allah akan gandakan. Tapi Allah kata tak sama. Sebab yang sebelum pembukaan kota Mekah tu cabarannya itu lebih berbanding dengan selepas daripada pembukaan kota Mekah. So kalau kita baca Quran 3 kul sama dengan khatam, boleh. Allah pun akan bagi ganjaran, tapi sudah tentu tak sama dengan kalau kita baca Quran yang khatam ataupun baca Quran yang ikut pace yang macam biasa. So kalau kata waktu tengah rasa tak berapa nak kuat, boleh tak baca 3 kul itu sebagai nak ganti daripada tak buat langsung? Boleh. Tak ada masalah. Boleh dilakukan. Cuma kita tak nak nanti dibiasakan. Sebab kadang diri kita selalu nak pergi kepada option kan, sebab walau alqa ma'adzirah, Allah sebutkan dalam surah Al-Qiyamah, manusia dia memang suka mencari alasan, mencari ruang untuk nak escape, mencari jalan pintas kan. Begitulah manusia. So kalau nanti diri kita akan suka untuk nak yang ringan-ringan, yang mudah, untuk terbiasa dengan perkara yang mudah ini. So kita tak nak biasakan juga diri kita, kita nak susahkan juga diri kita ni dalam nak beramal. Tapi boleh tak? Boleh. Sebab memang begitulah iman naik turun. Waktu tengah malas tu jangan tinggalkan, buat. Boleh baca 3 kul, baca 3 kul. Boleh baca Yasin, baca Yasin. Boleh baca Al-Mulk, bacalah Al-Mulk. Jangan tinggalkan. Kalau Al-Mulk pun tak larat lah, selalunya baca habis Al-Mulk suruh tidur. Malas sangat hari tu, boleh baca setengah muka surat, tak apalah. Boleh je, paling tidak kita baca jugalah. Okey je, insya-Allah. Lain pada tu nanti Allah akan beri ganjaran, insya-Allah. Baik. Tapi itu perkara yang tak boleh elak lah, dan dia berlaku kepada sesiapa sahaja. Dia berlaku kepada sesiapa sahaja, tak boleh elak. Hatta pada orang-orang yang alim, orang-orang yang soleh juga cabarannya sama. Diriwayatkan seorang lelaki pada zaman dahulu, ketika dia dah duduk beribadah di dalam masjid di waktu bulan Ramadan, tiba-tiba satu hari pada waktu siang dia terasa macam nak pergi keluar bekerja, nak keluar cari duit, macam mana orang lain kat luar tu tengah sibuk bekerja dan juga mencari duit. So cabaran itu tetap akan ada. Perasaan tu memang kita tak boleh nak hilang, nak buang, nak tolak, tak boleh. Dia memang akan datang siapa pun kita. So kita kena cari cara je. Sebab kita macam tengah berperang dengan diri sendiri. So kena cari cara macam mana nak pujuk balik diri tu supaya dia tak lama sangatlah dia punya terbaring tu. Dan dia boleh nak terbaring kan, boleh nak rasa down, rasa kecewa, boleh, tapi jangan terbaring tu lama sangat. Wallahu a'lam. Baik, kemudian pada ayat yang ke-40 Allah sebut la syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar. Matahari tidak mudah baginya mengejar bulan. La yang bagi, ada tak terjemahan yang lain daripada terjemahan saya? Saya punya matahari tidak mudah baginya mengejar bulan. Kalau dekat kata tak mungkin lah. Tidak mungkin. Dan matahari tidak mungkin mengejar bulan. Saya punya pun tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan. Baik. Terjemahan makna yang lain ialah tidak sepatutnya matahari itu mengejar bulan. Baik. Matahari tidak patut untuk mengejar bulan ataupun mendahului bulan. Begitu juga malam tidak sepatutnya mendahului siang. Matahari dan bulan dia kena apa? Kena bekerja sama. Kalau seorang nak kejar satu dengan yang lain, apa akan jadi? Kalau bumi dan bulan tak nak bekerja sama, apa akan jadi? Siapa yang akan bermasalah? Siapa yang akan bermasalah? Matahari dan bulan. Matahari bulan yang bermasalah. Matahari bulan yang bermasalah ke? Siapa yang akan lebih terasa?
Kita. Manusia. Bumi yang akan Bumi. merasakan tempias yang paling besar sekali. Ya. Bulan dia nak kejar matahari ikut dia lah. Dia akan kejar kami akan kejar ikut dia. Kan? Anak-anak kalau kita tengah duduk, kalau kita tengah sembahyang kan kat surau, budak-budak duk berlari. Budak-budak tu elok je. Tapi yang terjejas ni siapa kita yang tengah sembahyang lah dengar bunyi bising kan. So matahari dan bulan kalau dia nak berkejar satu sama yang lain pun, dia akan berkejar lah ikut kemampuan masing-masing nak berlari. Tapi tempias ni yang besar adalah kepada siapa? Bumi. Adalah kepada bumi. Bumi yang akan apa? Yang akan hancur. Maka Allah nak bagi tahu matahari dia ada jalan dia. Bulan dia ada jalan dia. Malam ada waktu dia, siang ada waktu dia. Maka pertama Allah nak bagi tahu matahari dan bulan diibaratkan siapa? Nabi dan juga umat dia. Maka Nabi ada tugasnya yang tersendiri. Umat baginda ada apa? Ada tugasnya yang tersendiri. Dalam surah Yasin awal itu Allah sebutkan tentang 3 orang utusan. 3 orang utusan ni apa Allah gunakan perkataannya? Rasul kan? Inna ilaikum mursalun. Kan? Allah gunakan perkataannya adalah Rasul. Maka mereka adalah Rasul yang diutus oleh Allah Azza wa Jalla. Maka mereka buat apa? Mereka menjalankan tugas mereka. Betul? Mereka menjalankan tugas mereka. Kemudian selepas itu datang seorang lelaki daripada hujung kota. Apa yang dia buat? Apa lagi tu buat? Dia juga menyampaikan dakwah, betul? Kenapa lelaki itu buat begitu? Tak cukup ke ada 3 orang Rasul? Kerana lelaki itu menjalankan tugas dia. Menjalankan tanggungjawab dia. Maka 3 orang Rasul itu menjalankan tanggungjawab dia. Lelaki hujung kota itu juga menjalankan tanggungjawab dia. Seperti mana matahari dijalankan dia punya tugas, jalan ikut dia punya jalan orbit dia. Bulan dijalankan dia punya tugas, dia jalanlah ikut orbit dia, ikut kelajuan dia, ikut putaran dia, jalan masing-masing. Maka Nabi SAW telah menjalankan tugas bagi dia SAW. Itu yang Nabi SAW sebutkan pada khutbah Hujjatul Wada', pada haji yang perpisahan itu, khutbah Nabi yang terakhir. Last kali Nabi tanya kepada para sahabat, adakah aku telah menyampaikan agama ini keseluruhannya? Maka para sahabat menjawab, bala. Bahkan Rasulullah, kau telah menyampaikan agama ini dengan keseluruhannya. Maka Nabi kata, Allahumma fashhad. Ya Allah, saksikanlah. Apa dia? Aku dah jalankan tugas aku. Maka sekarang tinggal apa? Tinggallah kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjalankan tugas baginda sallallahu alaihi wasallam. Matahari kalau dia kejar bulan, ataupun bulan kalau dia duk kejar matahari, kesan yang besar tempiasnya adalah pada bumi, bumi akan hancur. Kalaulah Nabi berhenti daripada menjalankan tugas baginda, ataupun umat Nabi berhenti daripada menjalankan peranan dan tanggungjawabnya, apa akan jadi? Islam. Itu yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, akan terjadinya kerosakan. Kita biasa tak dengar perkataan fasad. Allah sebut pada awal surah Al-Baqarah, wa idza qila lahum la tufsidu fil ard. Dan apabila dikatakan kepada mereka, jangan buat kerosakan di atas muka bumi. Allah cerita tentang siapa? Orang munafik. Apa kerosakan dia buat? Dia tebang pokok balak dekat Madinah tu. Ada pokok? Tak ada. Ada laut yang dia nak cemarkan? Ada sungai yang dia nak cemarkan? Ada kilang yang dia nak proses hingga terjadinya pencemaran udara? Tak ada. Apa kerosakan yang dia buat? Mereka berhenti daripada reflecting cahaya matahari itu. Bila bulan berhenti reflect cahaya matahari, apa akan jadi? Gelap malam. Kesannya kepada siapa? Kepada bulan? Tak, kesannya kepada bumi. Maka bila umat Nabi berhenti reflect ajaran Nabi, maka apa akan jadi? Bumi akan rosak.
bumi akan rosak. Betul Allah sebutkan tak patut matahari mendahului bulan. Malam tak patut mendahului siang. Allah nak kata jalankan tugas masing-masing. Kerana kalau kita berhenti menjalankan tugas kita masing-masing, maka inilah kesannya yang kita lihat pada hari ini. Dan begitulah yang Nabi SAW sebutkan dalam hadis. Daripada Sauban radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, telah hampir masa bangsa-bangsa lain memangsa kalian sebagaimana orang lapar mengelilingi meja penuh hidangan. Seseorang bertanya, adakah kerana saat itu kita sedikit, iaitu orang Islam sedikit? Jawab baginda, bahkan saat itu kalian banyak. Akan tetapi kalian seperti buih di lautan. Allah akan mencabut rasa takut dari dada musuh kalian dan Allah sungguh akan mencampakkan penyakit wahan dalam hati kamu. Seseorang bertanya, ya Rasulullah, apakah itu wahan? Baginda menjawab, cinta dunia dan takut mati. Ramai tak umat Islam pada hari ini? Akhir zaman Nabi kata akan makin ramai umat Islam. Tetapi akhirnya dia akan jadi seperti buih di lautan. Kenapa? Kenapa? Kerana dia tidak menjalankan peranan bulan. Dia tidak lagi reflect kepada matahari. Maka kesannya kepada bumi akan terjadi kerosakan yang sangat banyak. Itu yang sudah mula kita lihat hari ini. Kerosakan pada orang tua, kerosakan pada orang muda, kerosakan pada yang di atas, kerosakan pada yang di bawah. Kerosakan pada mak ayah, kerosakan pada anak-anak. Kerosakan pada kita semua. Dan itu kesannya sebab apa? Sebab kita telah meninggalkan orbit kita. Kita tak lagi reflect kepada matahari. Tapi saya solat Ustaz, saya baca Quran, saya infak. Itu untuk siapa? Untuk diri kita. Sendiri. Apa tugas yang Nabi buat? Nabi lepas mendapat wahyu, adakah Nabi terus duduk di Gua Hira itu? Tak. Nabi terus Allah perintahkan, ya ayyuhal muzammil qum fa'anzir. Wahai orang berselimut, bangunlah, bagi peringatan. Tak lagi ibadah untuk diri Nabi. Dulu sebelum Nabi terima wahyu, Nabi buat apa? Mengasingkan diri sebab tak suka dengan apa yang orang Mekah buat. Tak suka, Nabi benci mereka menyembah berhala. Nabi asingkan diri. Tapi lepas dapat wahyu, apa Nabi buat? Allah suruh pergi tegur dia. Pergi bagi peringatan, bagi amaran, sampaikan. Itu baru tugas yang diperintahkan oleh Allah SWT. Itulah matahari yang telah mula menyinar. Dan bulan, apakah tugas dia? Kalau dia hanya baca Quran sendiri, solat sendiri, infak sendiri, duduk dan sendi, semuanya dia sendiri sesama dia. Dia tak keluar kepada ahli keluarga, kepada pasangan, kepada anak, kepada cucu, kepada kawan, kepada jiran. Maka apa akan jadi? Kerosakan akan jadi. Sebagaimana matahari kalau dia mendahului bulan, bumi yang akan terima kesan dia. Malam kalau dia mendahului siang, bumi yang akan terima kesan dia. Maka itu yang dilakukan oleh siapa? Oleh lelaki hujung kota. Ketika mana 3 orang Rasul utusan itu berdakwah ke seluruh negeri hingga sampai ke tempat dia. Kemudian adakah dia duduk berdiam di tempat dia saja? Tak. Dia buat apa? Dia pergi keluar, dia reflect kepada apa yang Rasul tu buat. Rasul tu buat apa? Pusing keliling bandar, keliling negeri sampaikan dakwah. Reflect kepada lelaki hujung kota itu. Dia pun menjalankan tugas dia. Dia buat apa? Dia keluar pergi berdakwah kepada kaumnya yang menolak 3 orang Rasul tersebut. Dan kalau lelaki itu tak buat, apa akan jadi? Dia akan jadilah seperti mana yang Allah sebutkan tentang Bani Israel ataupun Yahudi. Lu'ina alladhina kafaru min Bani Israel ala lisani Daud wa Isa bin Maryam zalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu. Telah dilaknat orang Yahudi atas lidah Nabi Isa alaihissalam. Sebab apa? Sebab apa mereka dilaknat?
kerana mereka tidak mencegah perbuatan yang mungkar, yang salah yang dilakukan dalam masyarakat. Dan itu adalah perbuatan yang sangat buruk. Labi sama kanu yaf'alun. Perbuatan yang sangat buruk yang mereka telah lakukan. Apa perbuatan buruk yang mereka lakukan? Berdiam diri. Hanya pentingkan hal aku. Aku janji aku boleh solat jemaah ini kat surau, orang tak kacau, aku boleh ngaji, aku boleh infak, aku boleh buat amal sendiri, aku tak diganggu. Anak aku tak kacau, cucu aku tak kacau, dah cukup lah. Nah, Allah kata labi sama kanu yaf'alun. Itu perbuatan yang sangat buruk yang kamu lakukan. Dan kerosakan yang terjadi hari ini di bumi ini, di negara ini, di negeri ini, dia adalah salah kita. Dia bukan salah orang lain. Dia bukan salah pemimpin, dia bukan salah mana-mana menteri ataupun ahli politik, dia adalah salah kita bersama. Kenapa? Kerana kita sebagai bulan telah berhenti reflect daripada matahari. Itu sikit saya kongsikan pada ayat yang ke-37. Maaf, ayat 38 hingga ayat yang ke-40. Moga ada manfaat yang dapat diambil. Bulan dan matahari, dua benda yang sangat besar dalam kehidupan kita seharian, malam dan juga siang. Rupa-rupanya Allah nak suruh kita melihat setiap hari tentang di manakah kita dengan tugas kita, dengan keimanan kita kepada Allah, di mana kita pada cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahumma ij'al hadza jam'ana jam'an marhuma wa tafarruq